bayar RM50,000 ke RM100,000 ke, yang paling penting kita tahu bahawa yatim ada keuntungan, tak guna duit-duit kebajikan, tak guna duit-duit anak yatim, tak guna duit orang miskin. Itu yang paling penting. Jadi itu yang saya rasa kita perlu faham dalam konteks ini. Ya? Okey. Yang kedua, isu berkenaan dengan apakah keperluan kursus untuk diadakan di pelajar-pelajar di luar negara. Ini pun isu pemantauan juga. Again, saya nak sebutkan di sini, minta maaf. Sekali lagi saya nak sebutkan kat sini. Soal operasi dengan izin, day to day operation of YAPIM. YAPIM nak buat apa sekalipun, kerja-kerja amal ke, kerja-kerja kebajikan ke, nak buat program di luar negara ke, itu hak YAPIM. Soal YAPIM nak menjemput menteri, nak jemput timbalan menteri, nak jemput siapa pun ahli parlimen, nak bayar untuk kos untuk dia pergi, itu terserah pada YAPIM. Tidak ada kuasa, ataupun kuasa itu adalah terletak di bawah pengurusan YAPIM dan juga lembaga pemegang amanah. Kalau nak bandingkanlah, saya pun buat kira-kira lah, dengan kos yang dikatakan $590,000 di US, nak bandingkan dengan 1.34 bilion, maknanya jumlah dia hanya 0.0063% saja nisbah dia. Maknanya tetapi inilah saya katakan soal andaian tadi. Saya Menteri tak dikasih ya, tapi yang berhormat tak tanya soal ada. Okey. Betul tak Lenggong? Lenggong betul kan? Lenggong tanya soalan tadi. Okey, alright. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Perdana Menteri. Sila. Okey, Lenggong. saya ada write up tu semua. Apa yang Timbalan Menteri baca tadi, the background of YAPIM, saya ada semua maklumat itu. Tapi isunya di sini adalah, sekiranya ada wang begitu banyak, adakah kita nak biarkan sekiranya ada penyelewengan, mismanagement dan sebagainya? Dan isu yang kedua di sini adalah, sebagai seorang menteri, adakah wajar untuk pergi ke satu program dengan menggunakan wang begitu banyak dan dengan program-program yang tidak mendatangkan faedah? Jadi saya rasa memang menteri bertanggungjawab untuk membersihkan nama dia, kerana saya tidak mahu seorang menteri agama dipalitkan dengan kerja-kerja yang sedemikian. Saya pun mengharapkan YB Ampang pun jangan terpalit dengan fitnah-fitnah di luar sana. Sebab saya dah terangkan, maknanya itu hak mutlak YAPIM lah. Dan kalau nak dikatakan, kalau nak tuduh macam-macam, kata nasib baik dia dah tak guna dah perkataan menggunakan duit anak yatim dan miskin. Sebab saya dah jelaskan, kalau sebelum ni diviralkan, semua menggunakan anak yatim miskin untuk pergi ke US dan sebagainya. Dan kita kena ingat, YAPIM pun nak mengeluarkan kenyataannya bahawa program ni bukan hanya satu program, ada beberapa program, dan program ini termasuklah daripada agenda YAPIM sendiri. Dan sekali lagi, saya tak mahu membahaskan perkara ini kerana itu hak YAPIM untuk menentukan apa saja program, asalkan dia diluluskan oleh ahli lembaga pemegang amanahnya dan terbukti Jabatan Audit Negara melihat tidak ada masalah. Dan mengikut laporan 2014, kita hanya sebagai menteri atau timbalan menteri, kita hanya melihat apa yang telah dibuat oleh Jabatan Audit Negara. Takkanlah kita pula nak mencampur tiap-tiap hari nak tengok apa yang ketua pegawai eksekutif, presiden buat, pengarah lembaga pemegang amanah. Maknanya tak perlulah diorang dibayar gaji, dibayar allowance, baik bayar menteri atau timbalan menteri saja. Jadi saya rasa inilah satu perkara yang kita kena faham dari segi konsep urus takbir, adanya job scope, adanya tanggungjawab tertentu. Dan sebab itulah dalam konteks ya, saya benar. Ya, sila. Terima kasih Pengerusi. Terima kasih Menterinya atas penjelasan yang diberi tadi. Memanglah kita tengok di undang-undangnya itu hak yang ada kepada YAPIM. Tapi saya harapkan supaya benda ni benda yang melibatkan atas nama YAPIM, Yayasan Pembangunan Islam. Kemudian pula nama khusus pun yang agak 290,000 buat di Paris. Jadi ini yang menyebabkan saya rasa benda-benda seperti ini yang perlu diambil kira. Hak yang lepas tu lepas, dan akan datang tu kita harapkan. Kerana ini soal imej. Kerana saya tak dapat macam-macam WhatsApp yang orang menerima RM5, RM10 itu sudah pun nak tarik diri. Ini satu perkara yang perlu diambil perhatian oleh pihak menteri, walaupun tak ada kuasa, kurang-kurangnya untuk menasihat lembaga YAPIM. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berhormat. Datuk Pengerusi, sikit saya nak tambah sikit saja. Bagilah peluang saya jawab. Sikit saja, sama-sama. Sikit je. Jadi oleh kerana itu Menteri,
isu ni sudah berbangkit dan terbongkar, apakah pendirian kementerian sama ada akan menyemak semula dan perbetulkan keadaan yang kita rasa tidak tepat dan tidak sewajarnya berlaku? Yang Muhammad, tadi saya dah sebutkan, mungkin Yang Muhammad terngigau sekejap ke? Saya dah beritahu, kata kalau ada masalah dari segi takbir urus, sekarang ni saya dengan Menteri Bertanggungjawab akan melihat kembali soal proses, polisi dan sebagainya. Soal perundangan tidak ada isu, soal peraturan tidak ada isu, penyelewengan pun tidak ada isu. Sekarang ni adalah isu sama ada berlaku atau tidak masalah takbir urus. Kan? Contohnya sebab saya katakan, sometimes we deem it as legally right, dengan izin, tetapi we have to ensure it is also morally right. Jadi itu antara perkara yang kita akan pastikan untuk dilaksanakan. Ya, Habib. Terima kasih Menteri. Daripada perbincangan tadi, bolehkah saya simpulkan bahawa YAPIM ini sudah jadi satu badan korporat yang begitu banyak dananya dan sebahagiannya digunakan untuk kebajikan masyarakat Islam, dan kalau betul begitu boleh bagi sedikit persen banyak mana keuntungan daripada YAPIM disalurkan kepada masyarakat Islam? Saya ada soalan sekarang, Kota Raja ada soalan sikit. Apa saya jawab soalan Kota Raja? Tak, berkaitan tadi. Okey, saya cuma nak tahu sekarang YAPIM dah jadi satu badan korporat yang besar. Asal modalnya dari mana? Modalnya sebahagiannya daripada pinjaman kerajaan awal-awal dulu, sebahagiannya daripada penjanaan sendiri. Sebab itu saya katakan tadi, dia bermula daripada kecil. Ar-Rahnu ni peringkat awal satu cawangannya, tak menggunakan modal besar, tetapi akhirnya ingat, itu antara modal, itu antara success story yang patut kita banggakan. Hari ini orang memalikkan YAPIM seolah-olah YAPIM ni tidak ada langsung manfaatnya kepada umat Islam. Walhal YAPIM ini menjadi contoh dan model kepada dunia dalam konteks Ar-Rahnu. Sebab itulah hari ini saya setuju dalam perkara tertentu takbir urus kita akan selesaikan, termasuklah isu kebaikan. Saya sebutkan bahawa ada perkara yang kita sebutkan, bahawa contohnya dari segi komunikasi, mereka perlu pertingkatkan dari segi komunikasinya, bagaimana disalurkan. Kerana saya dapat dokumen di mana mereka salurkan duit-duit yang skim potongan gaji dan sebagainya. Jelas, kerana untuk pengetahuan YAPIM ini, sebab tu saya katakan tadi, dia punya objektif dia, model dia amat unik. Dia macam tabung haji lah. Tabung haji ni unik. Sebab tu orang semua nak ikut tabung haji. Dia bukan menguruskan orang haji saja, dia menguruskan pelaburan. Akhirnya boleh bagi subsidi kepada orang haji pula. Model itu yang ditunggu oleh orang. Macam juga YAPIM, objektif dia betul menjana ekonomi, tetapi ekonominya sebahagian besarnya salur kepada kebajikan juga, termasuk memberikan ruang dan peluang kepada orang ramai yang mana nak masuk turut sama bersedekah. Dan sebab itulah adanya lembaga pemegang amanah, adanya lembaga syariah. Kerana dalam konteks syariah ini, YB Kuala Nerus pun tahu, dana-dana tabarruk, dana-dana kebajikan, dia tidak boleh bercampur dengan dana-dana tijari, dana-dana perniagaan. Dia kena separate, dia kena berasingan. Dan itu yang dijaga oleh YAPIM. Saya sendiri tengok akaun-akaun dia, saya tengok mana akaun dia, mana akaun dana kebajikan, mana akaun dana keuntungan. Itu prinsip asas di dalam urus takbir syariah. Dan saya pasti dan saya yakin sehingga hari ini bahawa tidak ada penyelewengan dalam konteks itu. Sebab itulah kita pun kita tidak berkata bahawa kita tak ada kesalahan langsung. Bila timbul isu ni, sebab itulah saya dengan Menteri akan memperhalusi takbir urusnya bagaimana. Betul ke apa yang dibuat dari segi proses selama berpuluh-puluh tahun ini. Sebab itulah dalam konteks penyaluran amal jariah ni macam-macam. Bahkan untuk pengetahuan, YAPIM lah yang duk sponsor majlis musabaqah tilawah Al-Quran, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, yang duduk membantu amal jariah untuk dalam IKASIH tu. Macam-macam program saya ada daripada 1984 hingga 2014, peruntukan untuk keseluruhan amal jariah, memantap skim sumber amal orang miskin, memperkasa sosioekonomi ummah melalui program mikrokredit Ar-Rahnu, membangun komuniti cemerlang melalui program kecemerlangan komuniti, memangkin gerakan pemerkasaan ekonomi ummah, membantu anak-anak miskin dan juga anak-anak yatim. Untuk pengetahuan yang berhormat juga, YAPIM ada 5,200 orang anak-anak yatim dan miskin di bawah tanggungannya, termasuk yang berada di luar negara. Sebab itu salah satu program dia ke luar negara adalah untuk melaksanakan program-program dengan anak-anak yang telah pun ditaja. Dan bukan itu saja, untuk mengurangkan kos, YAPIM bukan saja bekerja secara menyendiri ataupun mandiri,
dia bekerja secara Blue Ocean Strategy dengan izin. Dengan kata lain, dia bersama dengan JAKIM, dia bersama dengan JAWI, dia bersama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dia bersama dengan agensi-agensi termasuk kedutaan-kedutaan Ya, untuk melaksanakan beberapa program yang bermanfaat kepada pelajar-pelajar. Ya, Mas Senator, panjang lagi isu Yapi. Okey, saya rasa itu saja. Sikit, Tak ada apa. lagi sikit. Ada dua yang namanya Muhammad. Ya. Ya, Terima silakan. kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin dapat sedikit penjelasan kerana isu ini berbangkit kerana digambarkan kepada masyarakat bahawa seorang Menteri Agama telah menggunakan wang Yapim untuk pergi berjodi. Saya rasa itu satu gambaran yang cuba dibangkitkan oleh pihak-pihak tertentu. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri mengesahkan daripada apa yang saya tahu, Yang Berhormat Menteri terpaksa mengorbankan masanya terbang berpuluh-puluh jam dan sampai saja beliau secara resmi berhubung dengan kedutaan, dan duta juga mengiringi berbagai-bagai program yang dijalankan, termasuk menghadiri satu majlis Midwest Cape di mana ribuan pelajar Malaysia daripada seluruh Amerika Syarikat berhimpun secara tahunan, dan kebanyakan menteri-menteri yang dijemput untuk meresmikannya tak dapat menghadirkan majlis itu, dan itu juga turut dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri dalam lawatan yang sama. Dan Yang Berhormat Menteri juga pada waktu itu menghadiri mengunjungi beberapa institusi pendidikan, mengadakan dialog-dialog dengan pelajar siang dan malam. Keseluruhan lawatan Yang Berhormat Menteri itu adalah satu lawatan yang dibuat dengan begitu transparan sekali, berbeza dengan tuduhan yang menggunakan duit anak yatim untuk pergi berjoli. Apakah benar maklumat yang saya terima itu? Ya, benar sekali Yang Berhormat. Sebenarnya Menteri, program Sikit, sama-sama isu, sikit saja. saya jawab. Sama. Kalau sama tak perlulah. Boleh? Boleh. Sama aja, saya nak extend sikit daripada apa yang Datuk Pengerusi mengatakan tentang persepsi bahawa apa dia duit anak yatim dan sebagainya. Cuma soalan saya, Yang Berhormat Lenggong jangan disin ya. Yang Berhormat Lenggong dah sokong Ampang tadi. terima kasih Lenggong. Okey, soalan saya adalah Menteri, adalah kenapa biayaan perbelanjaan untuk perjalanan ke United States tadi itu dengan total amount of 318,000 itu dibiayai oleh pemangkin. Pemangkin adalah Yayasan Pembangunan Anak Yatim Miskin. Ini soalan saya. Terima kasih. Okey, minta maaf. Pertamanya tu saya katakan tadi, Yang Berhormat Ampang jangan terpengaruh dengan viral fitnah. Yang dokumen yang tu pun kena baca habis. Yang bayar bukannya pemangkin, paid by Yapim. Disebut cok dalam atas dokumen pun boleh tengok. Sebab tu kena tengok juga dokumen tu. Betul lah dokumen tu betul atau tidak, itu saya nak tahu juga. Daripada mana dapat. Okey, sebab tu saya katakan tadi, soal perbelanjaan allowance yang tinggi ke perbelanjaan 100,000, 200,000, itu bukan bidang kuasa menteri, itu bidang kuasa lembaga dan juga pengurusan lah. Soalnya sekarang ni, okey, isu yang berbangkit yang dibawa oleh Yang Berhormat Ketua tadi, program Midwest Scheme adalah program tahunan seperti mana yang disebutkan, yang melibatkan lebih daripada 1,000 orang, bukan saja di Amerika Syarikat tetapi di Kanada. Dan program itu memang acara tahunan yang diambil kesempatan untuk buat program susulan ataupun program-program sampingan. Bukan saja program bersukan tetapi program-program sampingan. Sebab itulah salah satunya kursus perkahwinan, program motivasi keusahawanan, program-program program penerangan isu-isu semasa. Kenapa? Dan kena faham bahawa kursus perkahwinan yang ada bukan perkahwinan nak cerita macam mana berkahwin. Bukan. Isunya kerana beberapa tahun kebelakangan ini banyak kritikan dilontarkan kepada Yang Berhormat Menteri, kepada Yapim. Apa dibuat bila ada kes pelajar kita di England berkahwin, mencium mulut antara lelaki dengan lelaki. Ini tajaan daripada JLC. Dan orang kata, apakah tindakan JAKIM, apa tindakan menteri untuk menangani isu LGBT ini? Dan sebab itulah kita perlu engage dengan izin. Kita perlu turun kepada pelajar-pelajar tersebut. Dan
Ini inisiatif YAPIM yang bagi saya adalah inisiatif yang mulia. Selain mereka buat program sesama pelajar-pelajar yang di bawah pembiayaan mereka, pelajar-pelajar dianggap sebagai pelajar miskin dan anak yatim ini, mereka mengembangkan kepada pelajar-pelajar lain. Dan bila dilihat program ini adalah program yang bermanfaat, dipanggil menteri bersama. Soal golf itu pun sebahagian daripada program Midwest Game. Tetapi kita kena ingat bahawa ada juga peruntukan-peruntukan yang mana YAPIM juga menjadi penajarnya. Sebab itulah perkara ini kita kena tengok dan kita kena teliti. Betul, soal sekali lagi saya sebutkan, saya pun tidak mahu nak mempertahankan organisasi kalau jelas penyelewengan. Tetapi setakat ini tidak ada isu penyelewengan. Isunya ialah hak mutlak pengurusan. Saya rasa saya kena beki kepada banyak lagi pengurusi, Datuk Pengurusi. Yang lain boleh lah. Saya rasa dah banyak dah. Menteri, Saya dah telah. saya ada sikit. Sikit je lagi. Last. Tak apalah. Lepas tu tak ada Lepas tanya. ni. Sikit last. Okey, boleh. Ya, saya mesti. Okey, last. Okey. Sekarang ni, Tuan Musi, saya rasa kita tidak pertikaikan kejayaan YAPIM dan sebagainya. Itu bukan isu dia. Dan kita amat, boleh saya habis. Kita amat berbangga dengan kejayaan itu. Semua itu tidak timbul. Tidak ada siapa question benda itu. Tapi isu saya, isu yang ditimbulkan. Isu yang ditimbulkan ini, saya nak minta penjelasan daripada Menteri. Apa jadi kepada 588,930 mereka yang mencarum tiap-tiap bulan, dia carum. Okey, itu satu. Yang kedua, dah cakap lah. Yuk, buang masa betul lah. Dah cakap lah. Sebab Okey. Saya dah faham. elang yang diterima oleh seorang, elang yang diterima dengan keluarga dia semua menjangkau 1 juta setahun. Isu dia ialah dia punya legally right but morally wrong. This is what we are addressing to you. Anda sebagai menteri perlu lihat perkara ini supaya tidak mencemarkan nama baik Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam. Itu saja. Jadi tak payah ceritalah YAPIM berjaya. Kita terima. Tapi morally wrong itu yang kita minta supaya diberikan penjelasan. Jangan defend benda yang morally wrong is still wrong. Terima kasih. Okey. Yang berhormat, saya dah terangkan tadi, banyak lagi program-program yang kebajikan dibuat dan kita tak guna langsung. YAPIM tak gunakan langsung duit-duit SPG, skim potongan gaji jariah. Dan program-program ni banyak. Nanti boleh tengok laporan dalam website YAPIM pun apa aktiviti-aktiviti dia. Soalnya yang paling penting sekali kita nak pastikan supaya tidak ada penggunaan wang-wang yang dituduh ataupun difitnah. Guna duit anak yatim, ini persepsi yang dibangkitkan. Saya syukur kalau yang berhormat pada Bunta sendiri boleh jadi orang yang pertahankan YAPIM selepas pada dia. Boleh? Sikit Menteri. Okey, terima kasih banyak. Saya setuju. Sikit je. Kesimpulan sikit. Mempertahankan YAPIM Miskin, tidak ada masalah. yatim lah. Tapi soal Kesimpulan sikit je. macam mana seorang tak terima gaji sampai 1 juta? Nak bantu Menteri. Itu isu dia. Pukul 9 dah. Kesimpulan nak bantu Menteri sikit. Minta. Kesimpulan Menteri nak saya bantu. Tak apa. Kami apa? Saya sebenarnya nak bagi sangat kepada YB Kuala Negos, tapi soal masa dan juga terlalu panjang lah. Saya ditegur oleh pengurusi. Apatah lagi YB Kuala Negos ni bakal bersama-sama dengan kita. Itu yang lebih saya rasa hangat. Ya, betul. Okey. Inilah isu politik lah ni, saja Terima kasih. nakal lah ni, isu politik lah ni. Yang berhormat pada Bunta ni, soalan Jakim ni. Yang berhormat pada Bunta tanya apa peranan Jakim berkenaan dengan mengatasi kelahiran ekstremisme. Saya rasa kalau nak sebutkan satu persatu memang banyak, tetapi kena ingat dari segi dasar. Dasar yang kita perkenalkan soal dasar wasatiyah ini. Soal wasatiyah ini